Sorry. Dah sorry ya. Okay. Tak panas sangat? Tak. Lapar. Boleh sedap. Suka tak? Buka. Ni lagi? Thank you. I like it, of course. You have a good... Sebenarnya, Jofa pun ada hadiah untuk Mama. Bukan satu. Ada juga? Ada. Macam sama kedai je. Sama kedai, tapi yang ni Jofa pilih khas untuk Mama. Tak tahulah Mama suka ke tak? Sure. Tengoklah dulu. Terbaliklah. Sam, pakaikan untuk Mama. Okey. Okay, I will. Ikut. Ya. Jofa pakaikan Mama. Baik, itu dia sedutan drama sebagai pembukaan ringkas mengenai topik kita pada hari ini, iaitu tanggungjawab menantu. Tapi apa yang kita saksikan tadi yang indah-indah, tapi kadang-kadang bila kita bercakap pasal menantu dan mertua ni, kadang-kadang pun ada juga orang kata yang tak berapa indah. Jadi hari ini kita akan berbincang bersama tetamu saya, seorang ustaz yang saya selalu saksikan saja di televisyen, tapi kali ini cukup bertuah bersama dengan saya, iaitu Ustaz Ilyas Ismail. Terima kasih Ustaz sokongan kita. Sama-sama. Farin sihat? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Okey Ustaz, kita bercakap pasal menantu ni. Selalu baik, sebagai pembukaan, kita selalu diberitahu tentang tanggungjawab anak kepada ibu bapa sendiri. Tapi sekarang ni kita nak tanya pula, jarang kita bincangkan tentang tanggungjawab menantu kepada ibu bapa mertuanya. Jadi mungkin Ustaz boleh uraikan sikit. Okey, terima kasih Farin. Sebenarnya kita dalam hidup ni, hubungan tanggungjawab ni dia tak jauh beza tau. Sama ada dia seorang anak, sama ada dia seorang menantu, dia punya hubungan tanggungjawab tak jauh beza. Sebab itu saya boleh kongsikan di sini. Ibu bapa ni dalam dunia ada 5 jenis mak bapa yang mesti kita santuni. 5 jenis ibu bapa yang mesti kita kena santuni. Pertama sekali ibu bapa kandung. Ini mak bapa kita. Pertama sekali. Yang keduanya ialah mak bapa mertua. Yang ketiganya ialah mak bapa tiri. Yang kita kena santuni. Yang ketiganya, yang keempatnya ialah tunjuk cakap 3 tunjuk 4. Mana punya sekolah. Yang keempatnya ialah mak bapa angkat. Baik. Mak bapa angkat. Dan yang kelimanya ialah mak bapa susuan. So dia ada 5 di sini mak bapak yang mesti kita kena berbuat baik, dan salah satu daripadanya yang kedua yang kita sebut tadi ialah mak bapak mertua. Jadi kita kena santuni, kena berbuat baik sebagaimana kalau dalam Quran sendiri pun dalam surah An-Nisa ayat 36, iaitu Allah Taala suruh dalam ranking kita kena berbuat baik tu salah satunya ialah mak bapak. Namun ulama bahaskan mak bapak tu juga termasuk mak bapak kepada isteri kita. Maknya mak bapak mertua kita lah yang mesti kita kena santuni, maknya jaga hati dia, sayangi dia. Macam kalau dalam klip yang kita tonton tadi tu, maknanya apa tu, jaga sakit dia. Pun jaga kan. Itu tanda-tanda nak dapat tanah tu. Pergi shopping pun shopping sama. Wah, tadi kan. Betul kan. Peluk bagus tu. Itu pun maknanya kasih sayang tu tetap mesti dilangsungkan. Okey. Baik, mungkin satu lagi bila kita cakap tentang mertua ni, okey, kalau macam seorang lelaki tanggungjawab sepenuhnya terhadap isteri. Jadi seolah-olah macam isteri tu dah masuk ke dalam keluarga suami dan suami tu mempunyai hak mutlak pada isterinya. Jadi macam mana isunya pula di mana anak lelaki tu ataupun lelaki itu tanggungjawab kepada ibu bapa mertuanya. Ada tak beza Ustaz antara ibu mertua isteri ataupun suami, atau sebenarnya sama je Ustaz? Dia macam ni. Dia kalau ikut turutan, kalau kita seorang lelaki. Kita seorang lelaki. Saya memang lelaki Ustaz. Original. Kita orang lelaki. Kita punya tuntutan kita, ketaatan kita pertama sekali Allah Taala. Baik. Yang keduanya Rasul, yang ketiganya ialah mak bapak kita. Kita orang lelaki ni. Ataupun kalau kita anak lelaki ni, ibu kita dulu. Ibu dulu. Baik. Tapi berbeza dengan anak perempuan. Kalau perempuan bila dia dah berumah tangga, ketaatan dia Allah, Rasul, suami. Barulah mak bapak dia,
kemudian dia punya dia punya mertua dia. Jadi maknanya dia ada beza kat situ sikit. Dari sudut turutan untuk hierarki dia dari sudut ketaatan, tetapi dari sudut kasih sayang, menyantuni, menghormati, jaga perasaan, lebih kurang saja. Tapi maknanya kalau macam dia akan berlaku isu ni bila kes nak balik raya biasanya. Nak balik raya tak lagi. Mana boleh? Ni suami ikut suami dulu apa. Dia ada satu teknik lah ada orang buat. Saya pun nak cuba buat juga ni. Dia kata tak apa, sayang jangan bergaduh. Kita jangan tension. Tahun ni kita raya rumah mak abang dulu. Tahun depan kita raya rumah mak mertua awak pula. Mak dia rumah dia juga. Itu kalau dia lambat pick up tu, mesti dia tak betul sign agreement tu. Sama dia balik rumah bapak dia juga kan. Jadi maknanya mak bapak kandung maupun mertua kedua-duanya kena disantuni, kena dijaga dengan baik. Baik. Tapi ada mungkin sesuatu juga menarik yang kita nak tanya. Selalu ia akan menjadi satu konflik tau Ustaz. Pasal apa kadang-kadang bila Ustaz kata macam itu tadi, sebenarnya okey, di antara macam adakah itu juga bermakna kalau seorang isteri ni ibu bapa mertuanya ibu bapanya datang kemudian selepas suaminya. Jadi kalau macam maksudnya suami dia dulu, kalau mak bapak dia minta sesuatu, maknanya tapi dia kena dahulukan suaminya dulu. Betul atau tidak Ustaz? Ya, jawapannya ialah dia mesti kena taat suami dia dulu. Okey, tapi katalah suaminya mungkin menggunakan kuasa veto ke? Macam mana tu? Sebab itu pentingnya kalau sebelum berkahwin ataupun dalam perkahwinan tu sendirilah, agama tu jadi asas. Sebab agama ni yang akan mengimbangkan balik seseorang tu, sama ada dia ni tidak keterlaluan berat sebelah mana-mana pihak, dia akan jadi seorang yang dia kena tahu. Walaupun memang isteri kena taat pada dia, tapi ada setengah permintaan, ada setengah apa yang isterinya nakkan tu, dia kena sempurnakan, dia kena penuhi. Maknanya dia kena tahu, aku ada mak bapak aku, isteri aku pun ada mak bapak dia. Jadi aku pun kena juga, dia panggil apa? Fleksibel. Kita Ustaz akhir zaman cakap putih lah. Dia kena fleksibel. Maknanya dia kena ada runding kat situ, berbaik di situ. Itulah bezanya. Orang kalau ada lantunan agama dalam jiwa ni, dia boleh buat bincang. Dia macam Ramli cakap Ustaz, demokrasi terpimpin. Okey, tapi bagaimana pula Ustaz situasi kepada mungkin tanggungjawab menantu kepada ibu bapa mertua yang belum memeluk Islam? Mungkin perkahwinan yang perbezaan agama pada awalnya. Dia sebenarnya hubungan sesama manusia ni kok mana pun mesti kena jaga dengan baik. Walaupun kita pun ada pengalaman juga yang keluarga yang belum Islam ni, tapi kita tetap kena pergi ziarah, berbuat baik. Suami ni dia kena anggap bahawa walaupun kata dia berumah tangga dengan isterinya yang mungkin mertuanya itu belum Islam, kita kata ataupun yang non muslim, dia kena didik isteri dia supaya pergi, jangan terus putuskan hubungan, jangan macam tu. Sebab itu satu dakwah, pergi ziarah, kalau dengar kata sakit pergi bagi ubat. Kena ada hubungan situ. Cuma bezanya dari sudut kepercayaan, pegangan agama tu je. Yang lain-lain mesti kena berbuat baik. Kadang-kadang dengan itu saja mungkin boleh menjentik hati ibu mertua yang mungkin non muslim kita itu, terdetik hati menerima hidayah. Mana tahu. Jadi maknanya hubungan tu tetap kena jaga. Sebab ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi ada bersabda, kata Nabi, orang mukmin yang bagus ni Farin, kata Nabi, yang yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum. Nabi kata mukmin yang bagus ni ialah mukmin yang boleh bercampur dengan orang. Dia boleh berkawan dengan semua orang. Dia walaupun dia berumah tangga, dia tak anggap ni bukanlah mak bapak yang melahirkan aku. Tak, dia anggap walaupun mertua tapi ini keluarga aku. Mak bapak aku juga yang mesti kalau aku telefon mak bapak aku, begitu juga aku kena telefon juga mertua aku. Kalau aku gembirakan keluarga mak bapak aku ni, begitu juga dengan mertua aku. Dia macam tu, dan dia boleh bersabar wa yasbiru ala adahum. Dia boleh bersabar dengan kadang-kadang mertua ni mulutnya ya. Ada satu daun tu dulu dia panggil apa, lidah syaitan. Ada satu daun tu dekat dia lidah mak mertua. Ada pokok lidah mak mertua punya teruk nama pokok tu. Ramai takut nak beli tu. Jadi dia memang ada satu suasana macam yang kurang baik. Tapi kita jangan macam tu. Kita jangan berpandangan begitu. Baik. Kita anggap bahawa walaupun dia mertua tapi dia adalah orang yang besar jasa dalam hidup aku ni. Kenapa? Isteri aku ni baik, dilahirkan oleh ibu dan ayah itulah. Dididik. Aku tumpang saja hasil didikan orang tua aku ni. Di situ datang kasih sayang. Okey Ustaz, nanti kita sambung lagi, tapi kita akan bersama dengan sahabat saya Sugita yang akan menghubungi pasangan yang ini cukup istimewa kerana ini menantunya dengan ibu mertuanya. Silakan Sugi. Fahrin, banyak yang dikongsikan oleh Ustaz sebagai pembuka kita, cukup menarik yang poin-poin yang dikongsikan oleh Ustaz. Kita akan sambung selepas ini bersama dengan Ustaz. Tapi sebelum tu kita akan bersama dengan Ira Shazira dan juga Puan Rosidah Kadir dari Pulau Pinang, jauh di Pulau Pinang. Pulau Pinang. Jadi kita bersama dengan mereka atas talian sekarang ni. Hello. 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 Hello.
Hello, Assalamualaikum. Hai. Ada? Okey, hai. Saya tak nampak anda lagi tapi hai. Okey. Macam mana orang di Pulau Pinang? Semua sihat-sihat? Alhamdulillah, sihat. Kebetulan saya dengan Pak Azad semalam baru sampai ke Pulau Pinang sebab ada kerja kat sini. Okey. Jadi dapatlah bersiaran dengan ibu mertua saya. Dari apa yang kita lihat sememangnya anda berdua nampak cukup akrab, rapat. Jadi nak tahulah juga, dah berapa lama Ira duduk bersama dengan ibu mertua? Ke on and off je duduk dengan ibu mertua? Tak, saya tinggal di Kuala Lumpur. Sebenarnya tapi kan semalam saya baru sampai sebab saya ada kerja hari ni dekat Kulim dan Pulau Pinang. Jadi lepas habis kerja petang ni terus balik ke Kuala Lumpur. Okey, baiklah. Kita nak tanya Puan Rosidah juga. Kenapa Puan Rosidah diam sahaja? Puan Rosidah, kalau Puan Rosidah ni pemalu. Pemalu. Anak dia je tak pemalu. Okey, topik kita hari ini tanggungjawab menantu. Tapi sebelum kita nak tanya Ira mengenai tanggungjawabnya sebagai seorang menantu, kita nak tanya Puan Rosidah, bagaimana anda berdua mengamalkan orang kata keharmonian dalam hubungan anda sebagai seorang menantu dan juga ibu mertua? Semalu Puan Rosidah. Tak. Macam ni lah. Ira ni seorang yang simple person. She's a very simple person from beginning. Senang diajak bicara, itu dia. Sebab tu she's very loving person. Okey. Itu je. Okey, tak apa. Kita nak tanya Ira. Ira, bila kita bercakap mengenai perkahwinan, orang biasa kata bukan sahaja antara individu. Dua keluarga akan berkahwin, dan bila bercakap pasal mak mertua ni, ada orang takut juga, especially yang perempuan kan. Tapi bagi Ira sendiri, bagaimana Ira mengambil hati ibu mertua Ira? Apa antara aktiviti yang Ira selalu lakukan bersama dengan Puan Rosidah? Okay, for your information, ibu Ira dah berapa 5-6 tahun dah meninggal. Jadi I'm very close. Ira sangat rapat dengan ibu mertua saya. Kalau orang tengok macam saya lebih rapat dengan mami. Yalah, mungkin Azad orang lelaki kan. Dia pun dah umur dia masuk 50 tahun. Dia pun dah nikah. Jadi Ira yang lebih rapat dengan ibu mertua saya. So kalau macam kita orang balik pun sekali-sekala balik ke Penang. Jadi selalu biasalah kita bawa mami. Mami, you nak makan apa? Kita tahu mami suka makan apa, restoran mana dia suka. And then sometimes kita bawa dia, belilah bagi dia hadiah ke apa ke. And then sometimes kita buat surprise kat dia kalau birthday dia ke, kita all the way from Kuala Lumpur dengan anak-anak cucu-cucu mami, dan kita akan datang. Dia tak tahu pun, kita tak cakap kita nak balik. Things like that lah. Kita suka buat surprise kat mami. Then because mami pun seorang kan dengan anak perempuan, adik ipar Ira je tinggal kat Pulau Pinang. Jadi kita orang memang selalu ulang alik lah, memang selalu balik Penang, Kuala Lumpur, and kadang-kadang Ira pun dengan Azad selalu ada kerja, ada shooting dekat Pulau Pinang ni. So memang selalu kalau kami tak pulang, mami akan ke Kuala Lumpur. Okey, jadi Ira memang tahu apa yang disukai oleh Puan Rosidah, dan begitu juga ke Puan Rosidah tahu apa yang digemari oleh Ira, apa yang tidak disukai, begitu juga ke? Mami cakap dulu, apa yang Ira suka, Ben? Ira ni dia kan berdiet. Jadi makanan pun senanglah, kalau kita masak apa semua dia makan. Semua dia makan. Makanan yang dia paling suka kuah durian dengan pulut. Kuah durian dengan pulut. Okey, terliur kalau penonton. masak kuah durian dengan pulut, dia akan letak dia ke meja dia makan. Tapi tidak pernah wujud situasi di mana anak-anak Puan Rosidah mungkin sedikit cemburulah yang Puan Rosidah lebih rapat dengan Ira berbanding dengan anak-anak ke? Pernah mengalami situasi begitu? Tak ada lah. Dalam keluarga dia tak ada yang cemburu. Okey. Dan bagi Ira biasanya kan, bila sebagai seorang menantu, kadang-kadang ada yang mungkin rasa teragak-agak, tidak selesa. Bila ada situasi yang mungkin tidak menyenangkan, bila nak memberitahu sesuatu kepada ibu mertua, daripada pengalaman Ira sendiri, bagaimana Ira dan Puan Rosidah berkomunikasi lah?
itulah macam Ira kata, Ira sebelum Ira kahwin dengan Azad pun, Ira dah rapat dengan Mami. Jadi dia dah macam ibu saya. Bagi saya tidak ada istilah kalau ibu mertua, oh tu ibu mertua. Macam ada macam ada sekatan ataupun batasan. Macam saya dengan ibu mertua sangat rapat, macam bukan macam dah, memang kita anggap dia ada ibu kandung saya. Macam tu, macam ibu kita, bukan kata oh you are my mother-in-law, father-in-law ke. Same goes to Azad. Macam dia very close dengan adik-adik saya, adik ipar dia, dengan arwah mami saya dan juga abah, ya, bapa mertua dia. Sama juga dengan Ira sangat rapat dengan adik ipar saya. Bukan saya saja rapat, malah saya punya adik-beradik dengan adik-beradik Azad pun sangat rapat. Jadi alhamdulillah saya dikurniakan ibu mertua, ipar duai yang kita tidak ada rasa macam tidak selesa ataupun awkward macam itu. Ipar duai tidak. We are family. Dia ibu saya. Kalau ada apa-apa, kita suka berterus terang. Sama juga dengan Mami. Sebab in fact Azad pun kalau ada apa-apa, you tell mom lah, you cakap dengan Mami, you discuss dengan mom, macam tu. Jadi apa-apa memang Ira dengan Mami very close. In fact adik-beradik saya pun kalau yang baru melahirkan ke, contoh adik Ira, adik perempuan Ira baru melahirkan, dia akan call Mami, tanya May, minta advice segala macam. So adik-adik saya sendiri pun rapat dengan ibu mertua saya. Jadi memang sweet, anda berdua memang rapat, dan kami memang berdoa supaya hubungan anda berdua berterusan sebegini. Tapi sebelum kita mengakhiri video call ni, nak tanya Ira ada apa-apa pesanan istimewa yang ingin ditujukan pada Puan Rosida? Boleh tengok Puan Rosida, boleh memberitahu terima kasih atas jasa pengorbanan beliau. Okey. Sebenarnya benda ni terkejut. Mami terkejut, tak tahu. Okey, Mami, Ira nak first of all sebagai orang kata menantu Mami, of course Ira banyak kekurangan, and Ira, Azad, cucu-cucu Mami, we love you so much. Thank you so much, Mami selalu jaga kami, and Mami sacrifice macam-macam untuk kami, and we really love you so much. Macam Mami pun tahu tidak ada istilah you mak mertua Ira ke, you are my mother forever. Thank you so much. I love you so much. Cukup manis. Ramai di rumah yang tengah menonton, saya pasti ramai yang berkata, oh cukup sweet-sweetnya. Ini adalah satu kenikmatan buat Ira. Terima kasih Ira dan Puan Rosida. Lepas ni makan pulut durian ya. Thank you so much. Okey, jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Itu dia Ira Shazira dan juga Puan Rosida, pasangan menantu dan ibu mertua yang cukup rapat. Dan saya kira Fahrin dan Ustaz ada banyak lagi yang ingin dikongsikan. Jadi silakan Fahrin. Okey, terima kasih Sugi dan juga Ira dan ibu mertuanya. Itu nasib baik tak ada Pak Azad tu. Kalau ada Pak Azad tu makin lama perbincangan tu saya rasa. Okey. Lagi riuh. Lagi riuh lah. Baik. Terima kasih. Saya sambil-sambil tu tengok melihat komen-komen anda di Facebook, dan sikit sebanyak kita mungkin akan bincangkan juga di sini. Terima kasih kepada anda yang komen di live Facebook kami. Tapi Ustaz, okey, kalau kita lihat itu ada satu situasi yang sangat ideal. Ibu mertua dan keluarga ipar duanya sangat rapat dan harmoni. Tapi banyak juga kita dengarkan kes-kes ataupun situasi di mana kita kena tahu kadang-kadang anak-anak ni pembesarannya berbeza, budaya keluarga berbeza, dan kemudian masuk juga berbeza. Jadi tak semua menantu dengan dan juga mertuanya orang kata ada chemistry, ngam. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak memperbaiki situasi itu, dan siapa perlu ambil hati siapa? Soalan panas ni. Bayuh kat Facebook tu nanti. Dia sebenarnya Farin, kita dalam hidup ni ada 3 ilmu paling penting kita kena belajar. 3 ilmu paling penting. Pertama sekali ilmu mengenal diri tau. Ilmu mengenal diri itu termasuklah kita mengenal pencipta kita. Yang keduanya ialah ilmu mengenal bangsa-bangsa di dunia. Mengenal tata cara budaya, supaya bila kita pergi tempat orang, kita akan faham. Kita tak akan kata, oh ini biadab. Bukan biadab. Itu memang gaya dia. Memang itu cara dia, tata cara dia. Dan yang ketiganya ilmu mengenali pasangan.
Ilmu mengenali pasangan ni sangat penting. Pasangan tu bukan sekat pasangan saja, mengenali keluarga pasangan. Oh, patutlah dia tak makan kalau tak ada mak sekali, kalau tak ada ayah sekali. Oh, patutlah keluarga ni tak. Dia memahami. Dia sebab itu Nabi iktiraf orang mukmin yang bagus sebab dia boleh masuk dalam apa jua situasi, apa jua keadaan dia boleh masuk. Jadi kalau jawab soalan Fani tadi macam mana nak harmonikan dia tu, tak lain tak bukan kita sendiri kena mulakan untuk belajar untuk masuk dan memahami sebelum kita nak difahami. Dia panggil apa? First seek to understand then to be understood. Macam itulah. Okay. Baru belajar jadi tadi. saya kira kan daripada jawapan Ustaz tu sebenarnya tidak timbul persoalan siapa perlu ambil hati siapa. Sebenarnya kedua-dua pihak perlu menghormati perbezaan dan mempelajari. Mempelajari sama-sama. Maknanya kalau di pihak ibu mertua, dia kena memahami menantu dia. Oh, ini orang muda-muda macam nilah minat dia. Kan? Janganlah pula budak-budak sekarang ni apa nak jadilah rosak. Jangan macam tu. Tenang-tenang, relax. Ataupun kalau menantu sendiri pun dia kena memahami mertua dia. Sebab dalam Quran sendiri pun Allah mengajarkan manusia ni dilahirkan dalam keadaan dha'fa, lemah, baby lemah, kena angkat, kena dukung, kena suap. Dan kemudian daripada lemah tu pula dia jadi kuat, dewasa. Dia apa? Sadar. Alhamdulillah. Tapi lepas ni Allah Taala kata selepas kau kuat kau akan kembali lemah dan macam baby. Perangai kau macam budak balik. Tiba-tiba teringin nak makan pelik-pelik tengah malam minta aiskrim ke apa. Lepas tu dia memang begitu. Jadi menantu dan anak ni kena memahami, saling satu sama lain. Okey, baik Ustaz. Sebentar lagi kita akan kembali bersama Ustaz untuk mendapatkan rumusan pada topik kita pada ini. Tapi sebelum itu, Sugi ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Farid, ini satu lagi pasangan menantu dan ibu mertua yang cukup akrab dan wartawan kami Syaza sempat merakamkan perkongsian mereka untuk tontonan kita semua. Jadi jom kita saksikan. Semenyih Selangor. Hari ini, Ashali Ahmad menerima kunjungan keluarga mertuanya yang tiba dari Pahang. Berusia 23 tahun, dia dan ibu mertuanya, Zaharah Abbas, menyediakan hidangan makan tengah hari bersama. Detik-detik sebegini nyata mengeratkan hubungan antara menantu dan ibu mertua ini. Hubungan Asha dengan mentua sangatlah baik, seperti mak dengan anak kandung sendiri, sebab permulaan kita orang kenal Asha dah cakap dah dengan mak, Asha tak ada mak. Arwah mak Asha dah lama meninggal. So kemungkinan daripada situ mak mertua Asha dia anggap Asha macam anak sendiri dan layan Asha macam anak sendiri. Ashali mesra disapa Asha mendirikan rumah tangga dengan Iboy Arba'in pada tahun 2017. Dia bersyukur keluarga mertua menerimanya dengan baik. Pandai mengambil hati dan sering bertanya kabar apabila berjauhan. Itu antara perkara yang merapatkan lagi hubungan Asha dan Zaharah. Asha ni kan yang makcik perkenalkan dia. Dia seorang yang baik, rajin. Kira kalau dia balik kampung tu kita buat kerja sama-sama lah dengan adik-adik beradik yang lain tu. Asha ni kan dia seorang anak yang baik. Lepas tu dia anak yatim piatu. Kira makcik ni anggap dia tu macam anak makcik sendiri. Ibu kepada dua orang cahaya mata ini sering melakukan aktiviti bersama dengan mertuanya untuk mengekalkan keakraban dan kemesraan antara mereka. Lepak dengan diorang, selalu bawa diorang berjalan sebab ialah orang tua ni mereka dah tak nak duduk rumah. Okay? Mereka akan jadi, mereka tak boleh tak buat apa-apa. Mereka nak ada something activity. So that's why bila mak dia datang ke KL, kita akan bawa dia berjalan. Kalau ke kampung pula, kita akan adalah aktiviti pergi berjalan-jalan di sesi di kampung tu. Dan kita akan pergi shopping, pergi makan, selalunya pergi mall. Saya dengan mak selalu pergi mall sebab kita orang rasa itu je cara kita orang boleh berjalan sebab mak tak larat nak berjalan dan saya pula tak boleh tengok orang tua berjalan sikit-sikit macam tu. And then sometimes saya pun terfikir juga ambilkan wheelchair lah untuk mak. Janji mak selesa berjalan time tu. Terdapat pelbagai cara untuk menzahirkan penghargaan buat kedua orang tua. Bagi Asha dan suami, sebuah kereta mewah dihadiahkan kepada mereka sebagai tanda terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan. Dia orang hadiahkan kan. Alhamdulillah lah. Itulah yang makcik sedih tu. Rumah tangga yang dibina bukan hanya menyatukan dua insan tetapi juga dua keluarga.
hubungan yang baik antara Asha dan ibu mertuanya wajar dicontohi dalam mewujudkan keluarga yang harmoni. Baik, itu dia satu kisah yang cukup menarik. Sambil itu ada satu ringkas saja komen dalam ni. Nak menantu, saya tak nak sebut namanya, nak menantu sayang, mertua mesti penyayang. Tapi tak boleh juga. Menantu pun kena jadi penyayang juga, baru mak mertua sayang. Okey Ustaz, seperti mana yang dijanjikan, kita dah sampai ke penghujung perbincangan kita ini, tanggungjawab menantu. Jadi mungkin Ustaz boleh beri pesanan dan nasihat air ringkas kepada penonton-penonton wanita hari ini. Dalam agama sendiri pun mengajarkan supaya dalam hidup kita mesti belajar memahami dulu, barulah kita akan difahami. Maknanya seorang menantu dia mesti memahami dulu mak dia ataupun bapa mertua dia ni, apa minat dia, apa benda do and don'ts lah lebih kurang. Dia faham, oh tak suka gini, dan cuba absorb. Okey, dan begitu juga mertua juga kena memahami menantu dia. Oh menantu dia jenis suka kadang tu melayan tengok TV ke apa, tapi masuk waktu sembahyang dia tak lupa. Dia kena memahami yang itu. Jangan kalau kata ini budak-budak sekarang ni dah hanyut ke apa. Jangan begitu. Memahami dan difahami itu penting. Kunci dia. Yang keduanya saya fikir untuk harmonikan antara menantu dan mertua ni ialah tak lain tak bukan, mesti kena ada unsur dia panggil servis tau. Kena ada saling khidmat satu sama lain. Menarik ni. Khidmat. Okey. Sekala menantu masak untuk mertua. Air tangan menantu. Sekala mertua pula masak untuk menantu pula. Saling kat situ. Ataupun dua-dua sekali masak. Dia masak ni bukan kerana soal makanan, menu tu tidak. Tapi sambil potong bawang, membawang. Sambil potong cili, mencili ke apa. Tak tahu sembang-sembang. Dia ada apa, bukan soal nak makan sangat. Tapi momen tu yang tu yang mahal. Dua. Yang ketiganya saya fikir mungkin ada unsur surprise. Cuba buat benda tu. Cuba buat surprise. Surprise tak semestinya hadiah. Mungkin tak semestinya hadiah. Mungkin kalau ada bajet sikit bolehlah tiba-tiba beli sejadah apa tu yang lembut untuk mak semayang ke apa. Tak kisah. Ataupun surprise ni mungkin saya sekala buat kejutan yang mungkin mak tak pernah sangka ataupun bapa mertua tak pernah sangka. Boleh buat benda tu. Dia kenapa saya cakap begini? Dalam rumah tangga mesti kena ada benda tu. Dia bagaikan bateri, kena cas balik. Cinta kita ni dia macam tu. Dia ada naik turun. Macam suami isteri, hubungan keluarga pun sama. Kalau paling ringkas, paling senang sekali, telefon jangan pernah lupa. Telefon, doakan. Telefon, doakan. Telefon, doakan. Lentur hati orang tua kita. Selalu buat macam tu. Walaupun kadang dia nak marah kita. Lama sangat telefon apa. Jadi kita tenang-tenang. Doakan mak, doakan ayah. Semoga ayah sihat. Dia sejuk balik. Doa dia sejuk balik. Itu dia. InsyaAllah hubungan akan jadi harmoni. Cantik. Satu rumusan yang ringkas, sepadat tapi boleh dijadikan panduan untuk kita semua. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Elias Ismail kerana bersama dengan kita di Wanita hari ini. Ingat, tanggungjawab menantu ibu bapa mertua seperti mak ayah kita sendiri. Baik, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini.